Berita Al-Hijrah 14 Ogos 5 Muharram 2 jadi mangsa ivermectin. Juga vaksinasi bawah 17 tahun wajib dapat kebenaran ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Imam Masjid Negara Ustaz Hisamuddin Ismail meninggal dunia awal pagi tadi. Allahyarham 53 tahun mengembuskan nafas terakhir kira-kira jam 4 pagi di rumahnya di Kota Puteri, Batu Arang, Selangor dipercayai akibat komplikasi jantung. Berita sedih mengenai pemergian Hisamuddin turut dikongsi Masjid Negara melalui laman Facebook rasmi. Jenazah Allahyarham telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu Arang kira-kira jam 10.30 pagi tadi. Hisamuddin meninggal dunia pada hari ulang tahun kelahirannya iaitu 14 Ogos 1968. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 3 anak. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya ke atas beliau dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK membuat persediaan awal untuk membuka masjid sekiranya kes jangkitan semasa COVID-19 di negeri itu menunjukkan penurunan dengan memastikan semua pegawai masjid lengkap divaksin. Ketua Pegawai Pembangunan MAIK, Muhammad Azman Ghazali berkata setakat ini 80% daripada 1,800 pegawai masjid di seluruh negeri lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin dan baki 20% lagi dijangka melengkapkannya pada akhir bulan ini. Diperlukan untuk buka masjid ini, vaksinasi mestilah lebih daripada 50%. Satu. Yang kedua, pegawai masjid kita wajib dapatkan suntikan yang kedua ni. Ini yang kita semua pegawai masjid. Pegawai masjid ni maksud saya imam tua, imam muda dan juga bilal. Jadi tuan rumah ni kena dapat dulu baru boleh lain. Sama macam konsep sekarang ni lah yang Kerajaan Negeri tetapkan. Semua peniaga restoran yang nak buka kedai mesti dapatkan benda tu. So konsep yang sama kita apply untuk masjid. Buat masa ini, Kelantan hanya membenarkan 4 jemaah sahaja dibenarkan menunaikan solat Jumaat di masjid sebagaimana titah Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima. Bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP, imam masjid termasuk pegawai pematuhan SOP yang dilantik oleh MAIK akan melakukan pemantauan di 604 masjid negeri, jajahan dan daerah dari semasa ke semasa untuk mengelakkan orang ramai melanggar SOP yang ditetapkan. Langkah ini diambil bagi memastikan semua pihak mematuhi peraturan yang ditetapkan sekaligus mengelakkan daripada tercetusnya kluster masjid berikutan kes harian COVID-19 di Kelantan semakin membimbangkan sejak kebelakangan ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Prihatin MAIK bersama Badan Bukan Kerajaan NGO Kelantan Anjuran MAIK dengan kerjasama Kelab Kebajikan Cakna Kelantan KKCK di perkarangan pejabat MAIK Kota Baru. Terdahulu, Muhammad Azman menyampaikan bantuan bakul makanan dan wang tunai kepada 58 peniaga kecil di daerah Kota Baru yang terjejas pendapatan secara pandu lalu. Mengulas lanjut, Muhammad Azman berkata hanya mereka yang sudah lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19 akan diberi keutamaan untuk menunaikan solat sama ada solat fardu dan solat Jumaat di masjid apabila ia dibuka nanti. Media sebelum ini melaporkan Kelantan hanya akan membuka masjid untuk menerima lebih ramai jemaah sekiranya kes COVID-19 di negeri ini menurun dan pemberian vaksin terhadap penduduk meningkat. Pusat Racun Negara mula menerima kes keracunan yang diakibatkan pengambilan ivermectin. Dan kes pertama yang diterima melibatkan seorang pengguna berumur 35 tahun yang telah mengambil sebiji pil tersebut. Akibat pengambilan sebiji pil itu, pengguna tersebut telah mengalami gejala sesak nafas yang berpanjangan sehingga 5 hari selepas pengambilan. Kes kedua pula melibatkan seorang warga emas yang ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri selepas dikatakan mengambil 15 biji pil ivermectin sekaligus. Menurut kenyataan Pusat Racun Negara, ivermectin belum lagi diluluskan penggunaannya sebagai rawatan atau pencegahan jangkitan COVID-19 di Malaysia.
Namun didapati ada aktiviti penjualan ubat berkenaan secara tidak sah yang sedang berlaku. Pengambilan ivermectin tanpa kajian mendalam dan dos yang tidak betul boleh mengakibatkan keracunan. Antara kesan mudarat ialah muntah, cirit, sakit perut dan pening. Manakala kesan yang teruk pula adalah tekanan darah rendah, sesak nafas, kerusakan paru-paru dan kematian. Setakat ini tiada sebarang antidot atau rawatan spesifik untuk kes keracunan sebegitu. Oleh itu, orang ramai digalakkan untuk mengelakkan pengambilan ivermectin bagi melakukan rawatan kendiri. Mereka yang didapati menjual pulse oximeter palsu dengan menggunakan cap dagangan berdaftar sama ada di premis fizikal atau atas talian berdepan tindakan tegas di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNAJP, Datuk Rosul Wahid, amaran itu turut membabitkan penjualan alat-alat kesihatan yang lain. Katanya penggunaan pulse oximeter dan alat kesihatan tiruan boleh memberi kesan jangka masa panjang kerana bacaannya mungkin tersasar dan tidak menepati piawaian yang ditetapkan. Meskipun isu berkaitan alat kesihatan tertakluk di bawah Kementerian Kesihatan KKM, pengguna dinasihatkan membuat laporan bagi membolehkan siasatan dilakukan. Ya, tanggungjawab kita bila ada laporan berkaitan dengan bukan saja oximeter, malah juga alat cek BP ataupun alat apa saja yang berkaitan dengan jurisdiction kita ialah sekiranya ia palsu. Maka kita boleh mengambil tindakan di bawah Akta Dagangan. Dan juga yang kedua berkenaan dengan harga. Harga kalau harganya melampau, kita boleh ambil di bawah Akta Pencatatan untuk berlebihan. Jadi jika ada maklumat, lapor kepada kita untuk kita siasat, tapi perlu kepada maklumat yang detail. Tambahnya, pengguna turut diminta melapor kepada KPDN HEP jika ada pihak menjual alat kesihatan terlalu mahal agar tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 boleh diambil. Beliau ditemui ketika melawat pusat pemberian vaksin PPV di Sekolah Kebangsaan Tanggul, Kuala Berang. Proses pemberian vaksin COVID-19 kepada ibu mengandung perlu dipercepatkan ekoran kes kematian dalam kalangan golongan itu yang meningkat. Dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata, ibu mengandung perlu diberikan keutamaan untuk divaksinasi. Kita harap dan setakat ini saya juga berharap agar ibu-ibu yang telah pun mendaftar dalam MySejahtera terus diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Ya, saya difahamkan ada hampir dekat 150,000 ibu-ibu mengandung yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin, tapi sehingga sekarang lebih kurang dalam 60% telah pun mendapatkan vaksin dan kita harap bahawa keutamaan diberikan kepada ibu-ibu yang mengandung ini. Menurut Datuk Seri Rina, sebelum ini kerajaan memberi keutamaan kepada golongan wanita yang kandungan mereka berusia 14 hingga 33 minggu untuk menerima suntikan vaksin. Namun katanya setakat ini masih ramai yang belum menerima vaksinasi tersebut dan situasi itu sangat membimbangkan. Justru beliau berharap agar lebih ramai lagi ibu mengandung tampil dan terus mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Katanya golongan suami turut memainkan peranan dalam usaha terbabit. Selain itu katanya pertubuhan-pertubuhan untuk wanita juga digesa terus memainkan peranan untuk memberi kesedaran kepada ibu mengandung kepentingan mendapatkan vaksin. Sebelum ini dilaporkan lebih 70 kes kematian membabitkan ibu hamil disebabkan komplikasi jangkitan COVID-19 direkodkan dari Mac 2020 sehingga 8 Ogos lalu. Peratusan ibu hamil yang dijangkiti COVID-19 yang menerima penjagaan rawatan rapi pula dilaporkan meningkat dari 3% pada 10 Julai kepada 5.3% pada 7 Ogos lalu. Datuk Seri Rina ditemui selepas meninjau pelaksanaan projek Rintis Penyumberan Luar ASD di Rumah Seri Kenangan dekat Seri Iskandar. Remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang layak menerima vaksin COVID-19 bermula pertengahan bulan depan perlu mendapatkan persetujuan ibu bapa sebelum diberikan suntikan itu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata golongan itu hanya boleh menerima vaksin COVID-19 jika didaftar sebagai tanggungan atau dependent dalam aplikasi MySejahtera oleh ibu atau bapa mereka.
Memetik berita harian, Dr. Adham berkata peluasan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK pada golongan remaja juga bergantung kepada bekalan vaksin. Menurutnya, buat masa ini Malaysia hanya meluluskan pemberian vaksin keluaran Pfizer-BioNTech kepada mereka. Kaedah pemberian vaksin kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun sedang dibincang dalam Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV dan akan diumumkan minggu depan. Semalam, media melaporkan satu perkeliling bertarikh 12 Ogos yang dikeluarkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah meluluskan pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun bermula 15 September depan. Perkara itu kemudian disahkan Menteri Penyelaras PIK Khairi Jamaluddin yang memaklumkan inokulasi kepada kumpulan remaja itu akan bermula mengikut keutamaan iaitu kepada remaja berusia 12 dan 17 tahun yang mempunyai masalah penyakit kronik. Ia kemudian disusuli inokulasi kepada remaja 12 hingga 17 tahun tanpa masalah perubatan dan dibuat berdasarkan penurunan umur. Mengulas lanjut, Dr. Adham berkata pemberian vaksin kepada golongan remaja bawah 18 tahun itu diputuskan selepas mendapatkan pandangan beberapa pakar yang berpendapat manfaat vaksin COVID-19 melebihi mudarat kepada kumpulan itu. Lebih 300,000 individu menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan PPV bergerak menerusi 25 bas vaksin komuniti MOVAC. Menteri Perpaduan Datuk Halimah Sadiq berkata lebih 201,000 menerima dos pertama dan lebih 99,000 lengkap menerima dos kedua. Katanya jawatankuasa CITF di peringkat negeri dan daerah akan menentukan lokasi persinggahan sesuai PPV bergerak tersebut berdasarkan keperluan dan kemudahan yang sesuai. Dan program MOVAC ini adalah program anjuran dua kementerian, Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Perumahan dan Kejahatan Tempatan. Kami sediakan 25 bas. Dan 25 bas ini bergerak di semua negeri. Dan bas ini telah pun berada di negeri-negeri. Dan program ini ialah program MOVAC ini sebagai usaha untuk kita menyokong kepada usaha kuat yang sedang dilaksanakan oleh PICK dan juga CITF di peringkat pusat dan CITF di peringkat negeri. Beliau berkata demikian ketika melancarkan bas MOVAC daerah Jelebu di Dewan Perpaduan Simpang Pertang. Dalam program siang tadi, 300 penduduk dari kawasan Simpang Pertang menerima suntikan vaksin COVID-19. Di majlis sama, Datuk Halimah turut mengagihkan 250 kotak makanan Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia MITRA untuk Parlimen Jelebu dan Jempol. Menurutnya, sebanyak 12.412 juta diperuntukkan bagi menyediakan 73,883 kotak makanan yang akan memanfaatkan 73,883 keluarga masyarakat India di seluruh negara. Usaha ini khusus untuk membantu masyarakat India dalam kalangan B40 untuk menerima kotak-kotak makanan ini kepada mereka yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Perang menentang COVID-19 di Lembah Kelang mula menunjukkan sinar kemenangan sejak beberapa minggu lalu apabila jumlah kemasukan pesakit baru mencatatkan penurunan. Dan pakar anestesiologi dan rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur, HKL, Dr. Nurul Hana Sukarnakadi Hadzarami berkata jumlah pesakit warga emas mula mencatat penurunan sejak bulan lalu. Katanya jumlah kemasukan pesakit tempatan di Hospital Lembah Kelang pula mula mencatat penurunan bermula minggu lalu. Kebanyakan pesakit baru adalah dalam kalangan warga asing. Meskipun jumlah kes harian di Lembah Kelang masih tinggi dan kemenangan masih samar, Dr. Nurul Hana Sukarnakadi menyifatkan penurunan kes itu sebagai titik cahaya di hujung terowong yang memberi harapan bahawa kejayaan mengawal pandemik itu semakin hampir. Malah rujukan dari Jabatan Kecemasan kepada pasukan ICU atau Unit Rawatan Rapi untuk pesakit COVID-19 kritikal semakin berkurang. Penurunan kemasukan pesakit ke hospital itu sejajar peningkatan kadar pemberian vaksin COVID-19 di Lembah Kelang hasil pelaksanaan operasi lonjakan kapasiti antara 26 Julai hingga 1 Ogos lalu.
Setakat semalam, lebih 6.39 juta populasi dewasa berusia 18 tahun di Lembah Kelang iaitu Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin selain 3.86 juta lengkap divaksin. Dr. Nurul Hana Sukarnakadi turut memaklumkan berita gembira mengenai kesan inokulasi apabila pesakit COVID-19 yang pernah divaksin sembuh lebih cepat berbanding yang tidak divaksin. Katanya 4 pesakit yang menerima vaksin hanya memerlukan bantuan pernafasan selama 3 hingga 4 hari berbanding 2 hingga 3 minggu bagi pesakit yang tidak sempat menerima vaksin. Di sebalik berita positif itu, Dr. Nurul Hana Sukarnakadi tetap mengingatkan bahawa jumlah pesakit di ICU masih ramai hasil kemasukan sejak sebulan lalu di samping jumlah pesakit meninggal dunia di rumah atau BID yang masih tinggi. Biji getah buat alas perut. Yang di-Pertuan Agong dimohon mempertimbangkan syur genjatan politik seperti rayuan dikemukakan 175 Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Tokoh Bahasa dan Persuratan Negara Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian berkata permohonan itu sekali lagi dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong selepas mempertimbangkan keadaan negara bergelut pandemik COVID-19. Tumpuan perhatian pemimpin dan ahli parlimen keseluruhannya wajar diberikan bagi menangani pandemik COVID-19. Dan sebarang rancangan penukaran kerajaan wajar ditangguhkan ke waktu yang lebih sesuai demi masalah kesejahteraan dan kesihatan rakyat seluruhnya. Sembah Harapan Parti ini berlunaskan kedudukan dan martabat tuanku sebagai payung negara yang insya-Allah dapat merungkaikan sebarang kemelut dan khilaf yang berlaku dalam kalangan pihak-pihak tertentu. Semalam 175 NGO dilaporkan menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi memohon campur tangan baginda untuk menghentikan pertelingkahan antara pemimpin parti politik di negara ini. Menerusi kenyataan bersama, mereka memohon Perkenan Agong untuk menitahkan supaya semua pemimpin politik memberi keutamaan kepada nyawa rakyat yang sedang berdepan krisis pandemik COVID-19, bukannya percaturan kuasa. Gerakan itu dilaporkan kecewa apabila pemimpin politik terus sibuk berebut kuasa dalam keadaan negara sedang bergelut dengan peningkatan kes harian COVID-19 melebihi 20,000 kes, manakala kematian dalam lingkungan 3 angka. Biji getah menjadi sumber rezeki dua beradik warga Mas untuk meneruskan kelangsungan hidup. Salmiah Arifin, 64 tahun dan adiknya Rajmah, 63 tahun dari kampung Lahar, Tunjung, Mukim Rambai sanggup melakukan apa jua pekerjaan seperti menoreh getah dan memancing ikan air tawar demi menyara kehidupan mereka dan kakak sulung yang terlantar sakit akibat strok. Rutin harian dua beradik ini bermula seawal jam 7 pagi, menuri getah dan kemudiannya mengutip biji getah sebelum pulang ke rumah pada jam 10 pagi bagi menguruskan kakak mereka Jah Arifin 84 tahun seperti memandi, memakai lampin pakai buang dan menyuap makan. Pada sebelah petang, mereka akan memancing ikan di sawah dan tali air berdekatan rumah di mana hasil tangkapan diperoleh akan dijadikan lauk dan selebihnya akan dibuat bekasam untuk dijual. Kutip biji getah ni sekali jual sekilo RM2. Mula-mula jual hari tu dapat seorang makcik dapat RM26. Hak adik dapat RM30. Hak tu lagi kita keluar pergi beli lauk ke apa ke barang-barang basah kan. Sekali semualah tu. Sementara itu, menurut Rajmah, sejak kakak sulung mereka diserang angin ahmar September tahun lalu, mereka dua beradik menggalas tugas menjaganya. Menurut Rajmah, mereka tidak menerima sebarang bantuan bulanan daripada mana-mana pihak dan hanya menggunakan kudrat yang ada untuk menyara kehidupan. Malah mereka terpaksa berjimat kerana bimbang terputus bekalan makanan.
pakat makan itulah. Belanja. Sekali semua kalau makcik dapat pun semua kita pakat makan sekali. Bukan kata semua ni makan seorang-seorang tak. Sama-sama pakat makan. Pengerusi Kanser Survivor Malaysia CSM Zuraini Kamal mengunjungi mereka dan terus menyampaikan sumbangan sebuah katil khas untuk kakak sulung bagi memudahkan pergerakannya. Selain itu, Zuraini turut menyerahkan bantuan keperluan makanan serta susu formula khas selain wang tunai untuk kegunaan mereka. Saya rasa terharu bahawa mereka demi kelangsungan hidup, mereka tidak duduk diam. Mereka fikir apa lagi yang mereka boleh lakukan. Kederat tak banyak sebab mereka pun dah tua dan uzur, tapi mereka tak ada berhenti menunggu. Tak buat apa-apa tu tak adalah dalam kamus hidup makcik. Saya pun respect. Mereka yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Simpanan Nasional yang tertera atas nama Rajmah Arifin atau menghubunginya di talian 017 5678 355. Pengeluar produk minuman kesihatan Harlin Wellness optimis untuk mencapai sasaran jualan sebanyak 1 juta botol Gaster Juice Plus menjelang akhir tahun ini. Pengarah syarikatnya Suhafizatul Mazlina Muhammad Hassan berkata syarikatnya berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran kerana yakin dengan permintaan pasaran yang semakin meningkat. Sejak berada di pasaran, Gaster Juice Plus telah terjual sebanyak 500,000 di pasaran Malaysia dan pihaknya yakin dapat mencapai sasaran jualan sebanyak 1 juta botol tahun ini, seterusnya mewujudkan lebih ramai pengedar di seluruh negara. Usahawan wanita berusia 32 tahun itu berkata, Gaster Juice Plus dihasilkan daripada bahan semula jadi, antaranya daun selasih, peppermint dan madu sebagai minuman tambahan. Suhafizatul Mazlina berkata, produknya boleh terus diminum dengan memberi kebaikan kepada pengguna dan ia sesuai untuk semua peringkat umur seawal usia 7 tahun. Produk kita telah dijual melebihi 500,000 unit. Kita sasarkan sehingga hujung tahun ini akan mendapat jualan lebih 1 juta unit lah. Produk kita boleh didapati boleh membuat belian online secara terus di laman sesawang www.harlinwellness.com ataupun boleh terus menghubungi HQ 018 40 42 908. Meskipun berdepan kesukaran susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19, Suhafizatul Mazlina berkata beliau bersama pasukan pemasaran dan juga ejen jualan memanfaatkan sepenuhnya platform digital untuk memacu pertumbuhan jualan syarikat. Justru bagi meningkatkan lagi jualan minuman kesihatan itu, ibu kepada 2 cahaya mata itu turut mempelawa mereka yang berminat menjadi pengedar dengan modal serendah RM420, manakala stokis utama bermula dari RM3,500. Betul. Sebelum ni kita ada buat jualan secara offline lah di kedai-kedai, macam di toko-toko jamu. Tapi sekarang sejak PKP ni kita dah berubahlah lebih kepada penjualan online. Harapan saya supaya perniagaan ini terus maju dan dapat menembusi pasaran luar. Di samping dapat membantu suri rumah ataupun mereka yang ingin mencari pendapatan tambahan lah, lagi-lagi di musim PKP ini. Mengulas lanjut mengenai harga produk, Suhafizatul Mazlina berkata harga untuk sebotol adalah RM69 termasuk kos penghantaran. Orang ramai yang berminat untuk mendapatkan produk tersebut boleh melayari laman sesawang www.harlinwellness.com atau laman Facebook Gaster Juice. Bagi yang ingin menjadi ejen, mereka boleh menghubungi talian 018 4042 908 untuk maklumat lanjut. Korban banjir Turki meningkat. Angka kematian terkini akibat banjir, kilat serta tanah runtuh di utara Turki meningkat pada 42 orang. Jumlah korban dijangka meningkat berikutan masih ramai yang masih hilang dalam bencana yang disifatkan berpunca daripada fenomena pemanasan global. Bencana buruk yang melanda sejak Rabu lalu itu mendapat perhatian Presiden Recep Tayyip Erdogan yang turun padang melawat kawasan terjejas
di pantai Laut Mati. Erdogan turut menzahirkan ucapan takziah kepada mangsa ketika menghadiri upacara pengebumian dan mengetuai solat jenazah bersama ratusan penduduk di Bandar Kastamonu. Antara kawasan terjejas adalah Kastamonu, Sinop, Samsun dan Bartin. Bencana itu memusnahkan banyak kediaman dan jabatan selain turut menghanyutkan kenderaan. Lebih 200 kampung masih tiada bekalan elektrik. Agensi Kaji Cuaca negara itu meramalkan hujan akan melanda kawasan yang terjejas sepanjang minggu ini. Sementara itu di Bandar Unzen, selatan Nagasaki, Jepun, seorang wanita terkorban manakala dua masih hilang selepas hujan lebat dan tanah runtuh yang meranapkan dua rumah. Air sungai dijangka terus meningkat susulan hujan berterusan melanda kawasan itu dikhawatiri mengakibatkan paras air akan melimpah ke tahap berbahaya. 70,000 penduduk diarah berpindah. Hujan lebat diramalkan berterusan beberapa hari lagi di sebahagian kawasan di negara itu dari wilayah utara Tohoku hingga selatan Kyushu. Dalam masa 3 hari, Kyushu mencatat paras 956 mm atau 37.6 inci. Jepun memperluas amaran risiko tahap tertinggi kepada seluruh penduduknya. Sementara agensi meteorologi Jepun berkata, hujan di beberapa kawasan di negara itu kemungkinan bakal mencetuskan situasi luar jangka dalam masa beberapa hari akan datang. Perubahan iklim meningkatkan risiko hujan lebat di Jepun. Hujan bulan lalu di Bandar Atami turut mencetuskan tanah runtuh, menyebabkan puluhan terbunuh. Dan laporan tadi mengakhiri berita Al Hijrah malam ini dan jangan lupa menyaksikan Tijarah 8.30 malam ini dengan tajuk Moratorium 3.0 siapa dan apa perlu diambil. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.